Warna-warna Malaysiaku terbilang. Ayo tunjukkan simbol perpaduan. Warna-warna Malaysiaku cemerlang. Umum mengetahui bahawa Malaysia merupakan salah satu negara yang mengalami penghijrahan etnik selain Melayu secara beramai-ramai hasil daripada dasar pihak penjajah pada ketika itu yang membawa kemajmukan di tanah Melayu ini. Kemajmukan ini sudah pasti membawa kepada berlakunya interaksi yang merentasi sepadan antara kaum dan agama. Maka, hubungan ini memerlukan suatu asas yang kukuh agar interaksi yang harmoni mampu ditonjolkan dalam rangka mengekalkan kerukunan dan perpaduan hidup masyarakat yang telah terbina sejak sekian lama. Bagi mengekalkan kerukunan dan perpaduan hidup bermasyarakat yang telah terbina sejak sekian lama di Malaysia ini, pembangunan sosial di antara bangsa-bangsa di Malaysia ini perlu ditingkatkan. Salah satu cara yang mampu meningkatkan kemajuan sosial di kalangan bangsa-bangsa di Malaysia adalah dengan menitik beratkan nilai-nilai dan amalan etika di kalangan bangsa-bangsa di Malaysia. Oleh itu, dalam video kali ini, kami akan fokus kepada 3 bangsa utama di Malaysia, iaitu Melayu, Cina dan India. Dan kami akan membincangkan dengan lebih terperinci tentang amalan etika dalam kalangan 3 bangsa utama di Malaysia. Kami telah menemu bual salah seorang responden yang merupakan seorang pensyarah di UNIZA. Soalan pertama yang diajukan kepada beliau ialah, apakah amalan etika yang ada di Malaysia? Responden menjawab bahawasanya amalan etika yang ada di Malaysia ialah amalan hormat menghormati antara satu sama lain, tidak kira kaum dan bangsa. Beliau mengatakan bahawasanya kita perlu menghargai perjuangan nenek moyang kita dalam mencapai perpaduan dan kemerdekaan. Menurut responden, antara contoh interaksi yang boleh kita lakukan dalam kehidupan seharian ialah dari segi politik, kita sebagai rakyat yang berbilang kaum hendaklah mengetahui dan memahami bahawa isu tentang hak istimewa orang Melayu tidak patut dipertikai sama sekali. Hal ini kerana hak itu telah dipersetujui oleh semua kaum, iaitu kaum Melayu, Cina dan India sejak awal kemerdekaan lagi. Dari segi keagamaan, kita sebagai rakyat yang hidup dalam berbilang kaum hendaklah mengetahui dan mempelajari tentang agama budaya lain supaya ketidaksefahaman tidak akan berlaku antara kita. Dari segi perayaan, kita hendaklah meraihkan setiap perayaan yang ada di Malaysia, iaitu hari raya, tidak kira hari raya Cina ataupun Deepavali. Hal ini kerana dengan memahami perayaan tersebut, kita dapat mengukuh lebih banyak kesepaduan antara satu sama lain. Beliau telah memberikan pendapat bahawa kita perlu menghormati bangsa lain. Sebagai contoh, apabila kita tidak bersetuju dengan pendapat orang lain, kita perlu menunjukkannya dengan penuh hormat. Selain itu, kita juga perlu meluangkan masa untuk mempelajari tentang bangsa lain seperti nilai agama, nilai kebudayaan dan sebagainya. Dari situ, kita boleh mengelakkan berlakunya kesalahfahaman. Pada pendapat doktor, boleh doktor ceritakan sedikit berdasarkan pemahaman doktor sendiri mengenai amalan etika di antara 3 bangsa majoriti di Malaysia? Kita bahaskan pertama, kita kena faham apa itu etika. Jadi secara mudahnya, etika ni adalah berkaitan dengan sesuatu tingkah laku ataupun sesuatu perkara yang dibuat oleh semua rakyat Malaysia ini. Di antara 3 kaum yang besar ini mesti berteraskan kepada peruntukan perlembagaan dalam Malaysia. Jadi jika semua bangsa ini, sama ada Melayu, Cina dan India, boleh mematuhi segala peraturan ataupun perundangan yang melibatkan perlembagaan di Malaysia ini, maka tidak ada masalah untuk kita cakap tentang isu etika. Baik, yang menjadi masalahnya adalah apabila sesuatu perkara yang dibuat oleh kaum itu, antara Melayu, Cina, India yang tidak berteraskan dengan perlembagaan Malaysia. Jadi mereka melanggari apa-apa peraturan yang telah ditetapkan dalam perlembagaan. Dan ini merupakan satu masalah besar kepada pentadbiran kerajaan Malaysia dan juga kepada bangsa-bangsa yang lain. Jika mana mereka tidak boleh memahami ataupun tidak boleh bertoleransi di antara satu sama lain. Jadi kalau kita melihat dari segi pemahaman itu macam mana dipraktikkan, kita tengok sebahagian daripada kaum Melayu, Cina dan India ini, mereka memahami apa itu etika yang berteraskan kepada perlembagaan. So maksudnya kalau kita bicara dengan lebih mudah, Malaysia ini masih lagi
rakyatnya mematuhi peraturan ataupun apa yang telah ditetapkan di Malaysia berdasarkan kepada peruntukan. Jadi dia tidak jadi seperti negara-negara yang terus berkonflik kerana keingkaran rakyat dia, kaum dia untuk mematuhi. Cadangan doktor bagi langkah untuk berinteraksi antara berlainan bangsa bagi mengekalkan hubungan. Sebenarnya banyak perkara yang kita boleh laksanakan. Antaranya adalah kita boleh menganjurkan majlis secara bersama yang melibatkan semua kaum di Malaysia. Cina, Melayu, India dan malah kaum-kaum yang lain untuk kita bersatu di dalam sesuatu program ataupun acara. Soalan ketiga, bolehkah doktor berikan contoh interaksi yang digunakan di antara tiga bangsa dari segi politik, perayaan perkahwinan, agama dan geografi? Yang pertama, kita kena faham bahawa etika ini berkait dengan tingkah laku. Ia berkait dengan akhlak. Maka bila mana akhlak dan tingkah laku kita ini baik, maka kita boleh mengekalkan hubungan di antara kita dengan orang lain. Sebab agama ini menyuruh kita melakukan sesuatu perbuatan yang baik antara kita dengan sesama bangsa yang lain. Soalan keempat, sejauh manakah aplikasi amalan etika yang dikatakan memberi impak supaya dapat mengekalkan interaksi antara satu sama lain? Maka sebab itulah bila kita bercakap tentang etika ini, bila kita nak menjaga kita dengan orang lain, pertama mesti ada kejujuran tingkah laku kita sesama manusia lain. Sebagai contoh, kita jujur dalam kerja, maka kita secara automatik kita boleh menjaga hubungan kita dengan orang lain. Tidak ada unsur pengkhianatan di antara kita dengan orang lain. Dan kalau kita boleh jaga semua itu sebagai contoh itu, kita boleh jaga, maka tak ada masalah dalam kita menjaga hubungan interaksi kita dengan orang lain. Kerana semua agama ini menyuruh kita melakukan perkara yang baik. Cuma yang tidak dapat mengekalkan etika ini kerana ada unsur-unsur kepentingan individu ini lah, yang dikatakan yang bersifat negatif, yang akhirnya memberi kesan kepada orang lain, kesan kepada masyarakat, kesan kepada negara. Maka bila dia praktik betul-betul etika berdasarkan kepada kepahaman agama masing-masing, insya-Allah mereka akan berjaya. Hasil daripada terbubual beberapa orang panel, kita dapati bahawa amalan etika dalam kalangan tiga bangsa utama di Malaysia sangat penting demi menjamin interaksi antara satu sama lain kekal harmoni. Sekiranya rakyat Malaysia hari ini terus memilih untuk tidak mahu mengamalkan nilai-nilai etika dalam interaksi seharian mereka sesama bangsa, tidak mustahil bahawa tragedi 13 Mei ini bakal berulang kembali. Besar harapan kami sebagai generasi muda hari ini yang akan menjadi pelapis pemimpin-pemimpin negara agar semua bangsa-bangsa di Malaysia terus bersatu dan bekerjasama demi mencapai kesejahteraan dan keharmonian negara. Ingat, Malaysia bukan milik satu bangsa tetapi Malaysia milik kita semua.